Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar 4 Al-Farabi, MPB Produksi Multimedia. Cikgu harap semua pelajar berada dalam keadaan sihat walafiat dan bersedia ya untuk meneruskan semula sesi PDPR kita bermula hari ini. InsyaAllah sehingga 31 Ogos. Baiklah pelajar. Jadi untuk hari ini untuk kelas PDPR kita pada hari ini, cikgu akan bincangkan sedikit berkenaan dengan jawapan pentaksiran sumatif pertengahan tahun ya yang telah pelajar jawab sebelum ini dan cikgu telah pun selesai semak dan key in ya markah pelajar. Okey, jadi sebelum cikgu teruskan pada perbincangan jawapan ini, cikgu akan tunjukkan dahulu markah yang diperolehi dalam pentaksiran tersebut ya. Okey, jadi kalau kita lihat daripada analisis markah ini, seramai 8 orang mendapat A-, 2 orang B+, dan seorang B. Jadi tiada gagal ya. Namun demikian, cikgu akan bincangkan cara untuk menuliskan jawapan bagi bahagian A dan juga bahagian B. Walaupun cikgu nampak di sini markah yang diperolehi oleh pelajar agak baik ya. Namun demikian ada juga pelajar yang mendapat markah di bawah 7 ya bahagi bahagian B. Begitu juga ada yang mendapat kosong markah bagi soalan-soalan di bahagian A. Okey pelajar. Jadi sekarang kita lihat kita bincangkan skema bagi jawapan pentaksiran sumatif pertengahan tahun dan bahagian yang akan cikgu bincangkan adalah bahagian yang cikgu ajar ya. Okey, kita lihat bahagian yang pertama, bahagian A soalan nombor 1. Okey, jenis peranti yang terdapat pada komputer. Okey, ini yang kita sudah belajar dalam modul 1 ya. Jadi dia minta padankan jenis peranti tersebut dan penerangan sesuai dengan menulis A, B, C. Jadi soalan yang mempunyai bentuk seperti ini, pelajar kena tuliskan berdasarkan kehendak soalan. Jika diminta menggunakan huruf A, B, C dan sebagainya, kena tulis dalam bentuk huruf ya. Jangan tulis dalam bentuk perkataan seperti peranti input sebab dia sudah salah. Okey, jadi yang pertama 1 terabyte SATA SSD yang ini merujuk kepada peranti storan ya iaitu untuk menyimpan. Okey, Sony 6100 mirrorless digital camera. Okey, untuk digital camera dia merujuk kepada peranti input. Okey, Blu-ray disc images. Blu-ray ni juga merujuk kepada peranti storan ya. Kalau pelajar tahu, Blu-ray ni dia seperti CD dan juga DVD ya, tapi dengan ruang storan yang lebih besar. Logitech G502 Lightspeed wireless mouse merujuk kepada tetikus ya, jenama tetikus. Jadi tetikus merupakan peranti input ya. Okey, Epson EB-X05 XGA projector merujuk kepada peranti output ya, iaitu pemancar ya, LCD. Okey, jadi ini adalah jawapan bagi soalan 1. Kita lihat pula bagi soalan nombor 2. Okay, tuliskan jenis perisian yang sesuai untuk menghasilkan dan menyunting setiap produk multimedia dalam rajah di bawah. Okey, sekarang kalau kita lihat semua gambar ni adalah dalam bentuk image ya, grafik. Tapi yang diminta adalah perisian yang digunakan untuk menyunting produk tersebut. Kalau kita lihat sini Visit Malaysia 2020, dia merujuk kepada poster. Jadi kalau poster perisian yang sesuai adalah perisian grafik ya, iaitu Photoshop. Okey, Police Evo 2 ini merupakan movie. Jadi perisian untuk menyunting movie ialah perisian video ya, video. Okey, yang ni pula yang kita lihat adalah teks ya, poster untuk teks. Jadi perisian yang sesuai untuk membuat poster teks ialah perisian grafik seperti Photoshop ataupun boleh perisian teks. Okey, dan seterusnya, okey, animasi yang terkenal ya, iaitu animasi Upin dan Ipin. Jadi perisian yang sesuai adalah perisian animasi. Jadi seperti yang kita telah pelajari sebelum ini, jenis perisian ni dia merujuk kepada elemen multimedia ya. Apa nama elemen multimedia kita? Dia mempunyai perisian yang tersendiri ya. Kecuali ada pelajar juga menjawab perisian pengarangan ya. Perisian pengarangan ni merupakan perisian yang kita gunakan untuk mencantumkan pelbagai elemen
multimedia ya. Contoh untuk movie ni, kenapa cikgu tidak terima perisian pengarangan? Kerana perisian pengarangan ni biasanya kita gunakan untuk benda-benda yang melibatkan penggunaan interaktif seperti butang ya. Dalam movie kita tidak menggunakan butang. Okey, kita terus kepada soalan yang seterusnya ya, soalan nombor 5. Okey, gaya font yang biasa digunakan pada teks. Okey pelajar. Yang ni pun istilah gaya font ni pelajar selalu tersilap dengan format font ya. Okey, ingat ya. Format gaya font adalah salah satu daripada format ya, salah satu daripada format font. Okey, dalam format font tu dia ada banyak lagi kan. Dia ada size ya, dia ada kesan khas dan sebagainya. Okey, multimedia ya, di mana tulisannya kecil di bawah. Yang ini kita panggil sebagai subscript. Okey, subscript. Okey, yang ni tulisan yang disendingkan kita panggil sebagai gaya font italic ya. Okey, italics. Dan multimedia yang ada garisan di tengah-tengah kita panggil gaya font strike through. Okey pelajar. Jadi cara penulisan jawapan ini juga sama seperti tadi ya. Jika jawapan disediakan, pelajar kena ikut sebiji-sebiji ya huruf yang ada ataupun abjad yang ada pada perkataan dalam jawapan tersebut ya. Jika tertinggal satu atau dua huruf juga akan tetap dikira salah ya, kecuali jika jawapan tidak disediakan, pilihan jawapan tidak disediakan dan pelajar kena tulis sendiri, kesalahan dua huruf masih boleh diterima. Okey. Okay, kita teruskan untuk soalan yang seterusnya ya, untuk bahagian cikgu, soalan nombor 7. Okay, yang ini Photoshop. Okay, untuk soalan ni pun cikgu dapati ramai pelajar yang silap ya. Okay, anda pernah mengubah image menggunakan fitur transform dan adjust. Okay, transform and adjust. Okay, untuk image asal, okay, ini image asal. Okay, kita lihat rajah yang pertama. Ya, rajah yang pertama ni, fitur transform and adjust yang digunakan ialah distort ya. Okey, distort. Okey, untuk yang kedua ni di mana image asal tu dia telah dari berpaling di sebelah kanan dia berpaling ke sebelah kiri, kita panggil sebagai flip horizontal. Okey, flip horizontal. Okey, yang di bawah ni image menjadi sending, dia sending ke sebelah kiri, kita gunakan fitur skew. Okey, manakala untuk rajah yang terakhir ni, image tu di mana bila kita seret bucu ke tengah, kedua-dua bucu kiri dan kanan akan turut bergerak dan image menjadi semakin meruncing ya, kecil di bahagian atas sebab kita seret bucu di bahagian atas. Jadi fitur yang digunakan ialah fitur perspektif. Okey. Okay, so ini jawapannya. Okay, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan nombor 8. Okay, rajah 1 menunjukkan beberapa kawasan image yang telah dipilih menggunakan tools pemilihan dalam Photoshop. Okey, jadi di sini kita lihat ada 4 rajah dan jawapan hanya ada 3. Jadi lihat pada kedudukan jawapan tersebut serta bahagian image bunga yang telah dipilih. Jadi jika kita lihat rajah yang pertama, dia hanya pilih kawasan bunga tersebut dalam bentuk 4 segi. Okey, jadi tools yang digunakan ialah rectangular marquee tools. MARQUE ya, marquee tool. Okay, rectangular marquee tool. Okey, jika soalan seperti ini, jika terdapat kesilapan sekurang-kurangnya 2 huruf, jawapan pelajar masih diterima sebab tidak disediakan pilihan jawapannya. Rectangular marquee tool. Yang B ini pula jika pelajar lihat, dia hanya pilih kawasan bahagian putih. Jadi yang logik untuk memilih satu warna sahaja ya, mengikut toleransi warna ialah tools Magic Wand. Okay, Magic Wand tool. Okay. MA ya, Magic. Okay, dan untuk bahagian C, pelajar boleh pilih sama ada polygonal lasso tool
ataupun pelajar boleh jawab magnetic lasso tool. Okey, cikgu tidak terima jawapan jika pelajar tuliskan lasso tool kerana lasso tool ni amat sukar ya untuk sebab dia gerakan secara bebas, amat sukar untuk kita memilih kawasan image yang dikehendaki betul-betul tepat mengikut bentuk yang dikehendaki ya sebab dia seret secara bebas. Okey, jadi lasso tool kurang sesuai. Okay, jadi ini adalah jawapannya. Okay, kita pergi kepada soalan seterusnya untuk bahagian A. Okay, salinan image. Okay, pelajar. Okay, yang ini pun pelajar, kebanyakan pelajar tersilap membuat jawapan untuk apa ni, C dan B kalau cikgu tidak silap ya. Okey, jadi langkah yang pertama untuk soalan ini adalah pertama, kita kena pilih clone stem tool ya, clone stem tool. Yang kedua, pelajar perlu tetapkan saiz berus yang sesuai. Yang ketiga, tekan butang kekunci alternate ya. Jadi kita kena tekan dulu butang kekunci alternate, baru kita klik pada image yang ingin disalin dan kemudian kita klik dan seret tanpa melepaskan tertikus. Okey, jadi cikgu silap tadi ya. Kebanyakan pelajar tersilap C dan A ya, di mana pelajar klik dahulu image baru tekan kekunci alternate. Jadi yang tu salah ya. Jadi jawapan yang sepatutnya ialah okey tadi ya, yang pertama D, yang kedua B, ketiga C, keempat A dan kelima E. Okey, kita lihat soalan yang terakhir untuk bahagian cikgu. Di bahagian A ini iaitu soalan nombor 10. Okey, Raja mengandungi teks sebuah image yang mengandungi teks yang telah disunting ya menggunakan fitur blending. Okey, fitur blending ni adalah fitur yang kita gunakan untuk meletakkan kesan khas sama ada pada grafik ataupun pada teks. Jadi dalam soalan ini digunakan fitur blending untuk meletakkan kesan khas pada teks. Jika kita lihat di sini, dia sangat jelas ya perbezaan antara raja sebelum dan selepas. Jika kita lihat ya, pada raja selepas ni kita akan nampak dia ada shadow, kemudian dia ada bevel, kemudian dia menggunakan yang ini sebenarnya digunakan glow. Okay, tapi mungkin dalam raja kata soalan kurang jelas, ada pelajar yang menjawab dia menggunakan stroke. Jadi cikgu tetap terima ya. Okey, jadi yang pertama untuk yang pertama ni jawapannya ia adalah drop shadow. Jadi yang ni betul. Okey ya, kita tanda right. Yang kedua bevel. Okey, bevel pun ada. Okey, bevel. Outer glow. Okey, outer glow. Jika pelajar tanda right, cikgu terima. Jika pelajar tanda salah pun cikgu terima ya. Sebab cikgu terima sama ada outer glow atau stroke. Okey, stroke pun betul. Okey, jadi yang tiada adalah color overlay. Okey, yang ni tiada ya. Okey, pelajar. Jadi itu sahajalah ya perbincangan kita untuk soalan bahagian A. Jika pelajar tidak faham, pelajar bolehlah bertanya kepada cikgu melalui WhatsApp. Okey, jadi sebelum cikgu teruskan kepada bahagian B, kita akan sambung bahagian B ini dalam bahagian kedua video penerangan cikgu. Jadi itu sahaja untuk bahagian A. Sekian, terima kasih.